Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syaful Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Harenti Jematusin. Berita-berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyaksikan eksersis Sunda Patrol 2023. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik berkenan berangkat menghadiri Majlis Kesyukuran Ulang Tahun Penubuhan Yayasan. Keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Rakyat Lao menandakan pencapaian bersejarah bagi meningkatkan lagi hubungan dua hala. Setentunya, penandatanganan perkongsian strategik akan melakarkan hala tuju masa depan hubungan kedua-dua buah negara. Sorotan keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke Republik Demokratik Rakyat Lao mengimbas kembali beberapa peristiwa penting yang mengeratkan lagi hubungan kedua-dua buah negara. It is a pleasure to be back in your beautiful country since my last visit here in 2016. I believe our ministers and officials have also frequently exchanged visits over the years. This reflects a long-standing warm ties and commitment to bringing our countries closer together.
I am deeply honored to receive this prestigious award. Brunei Darussalam and Lao PDR have collaborated closely in various regional and international forums, including ASEAN. I would like to express our unwavering support for Lao PDR chairmanship of ASEAN, which has the theme of ASEAN enhancing connectivity. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah
Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri pagi tadi berkenan berangkat menyaksikan eksersis Sunda Patrol 2023 di kawasan latihan B Hutan Simpan Andulau, Sungai Liang, daerah Belait. Keberangkatan tiba Duli Antara Makmula di Pangkalan Tentera Udara Rimba dijunjung oleh Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB dan Kapten Jonathan Keppel, Royal Navy Penasihat Pertahanan United Kingdom ke negara Brunei Darussalam. Dengan menaiki pesawat helikopter Puma Squadron 230 Tentera Udara Diraja, Angkatan Tentera British, Duli Antara Makmula berangkat menuju kawasan latihan. Sejurus keberangkatan di empangan kargo, Duli Antara Makmula dijunjung oleh Tuan Terutama John Virgo, Pesuruhjaya Tinggi British ke negara Brunei Darussalam dan Lieutenant Colonel Hugo Stanford Tuck, Pemerintah Angkatan Tentera British di negara Brunei Darussalam. Sembah taklimat mengenai eksersis Sunda Patrol 2023 disembahkan oleh Major Som Tulong, Pegawai Memerintah Kompeni Bantu, Batalion Pertama Royal Gurkha Rifles. Eksersis Sunda Patrol antara lain mencabar kemahiran ikhtiar hidup, rondaan rutin dan operasi sungai. Dari empangan kargo, Duli Antara Makmula berangkat menaiki kenderaan pacuan 4 roda ke Jungle Base Camp. One RGR, our battalion, was stuck for us to do the swap over, and so for us it's been really exciting to get back to Brunei, having not been here. The activity that we've been doing with the Bruneian Armed Forces. The other guy did really well as well. So it was a really Pelbagai aspek bagi ikhtiar hidup di hutan dipamerkan. Yeah, we can build in such kind of environment. Including this in the fire, there's a various ways you can make a fire in the building and main fuel. Take the water, and we can collect the water in the shed. Will collect the water at the center where the stone is. Wild chicken and the. Sebelum mengakhiri keberangkatan, Duli Antara Makmula berkenan menyempurnakan pengurnian sijil penghargaan kepada para penganjur eksersis. And then I pointed. Duli Antara Makmula Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Maling, Ibni Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wadaula selaku pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah petang tadi berkenan berangkat ke Majlis Doa Kesyukuran sempena ulang tahun penubuhan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah ke-31. Majlis tersebut berlangsung di Dewan An-Nora, Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Keberangkatan Duli Antara Makmula dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Dato' Paduka Seri Setia Ustaz Haji Aung Badruddin bin Pengarah Dato' Paduka Haji Aung Osman, Menteri Hal Ehwal Agama selaku Ahli Jemaah Tadbir Yayasan, Yang Berhormat Dato' Seri Setia Aung Haji Irwan bin Pihin Dato' Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua selaku Ahli Jemaah Tadbir Yayasan, Yang Berhormat Pihin Dato' Lela Raja, Major Jeneral Bersara Dato' Paduka Seri Haji Aung Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengurus lembaga pengarah yayasan, Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Haji Aung Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku timbalan pengurus lembaga pengarah yayasan,
dan Dr. Deng Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar di Kementerian Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan yayasan. Sembahyang Fardhu Asar berjemaah diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Aung Salim bin Haji Besar yang juga memimpin bacaan surah Yasin serta doa kesyukuran. Di dalamnya dunia dan akhirat. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Duli Yang Teraman Mulia berkenan menyempurnakan penyampaian sumbangan yayasan berjumlah RM100,000 kepada Pusat Ihsan Al-Amirah Haji Mariam dan Persatuan Semata Brunei. Masing-masing menerima sumbangan RM50,000. Dengan usia penubuhannya 31 tahun, Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah terus membantu meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Bantuan yang dihulurkan semata-mata bagi memperkasakan masyarakat mandiri. Penandatanganan perjanjian lanjutan menjadi kerjaan penting dalam rakan kongsi. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya petang tadi mengadakan majlis ceramah khas sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Ceramah khas disampaikan oleh Wang Hisham bin Ismail, Pegawai Perkembangan Agama Pusat Dakwah Islamia. Majlis dikelolakan oleh Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei, Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbalik cerita mengenai sunnah. Peranan Ketua Polis di zaman Nabi Muhammad SAW selaku penguasa yang menerapkan tugas-tugas syariat, mengawal sistem dan melindungi keamanan antara yang dikongsikan oleh Yang Berhormat Bin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Abdul Aziz bin Junid semasa ceramah perdana sempena sambutan Maulid Rasul anjuran pasukan polis di Raja Brunei. Ceramah perdana diadakan di Dewan Banquet Mes Pegawai Polis Kadong. Mufti Kerajaan juga mengongsikan fadilat bacaan ayat-ayat lazim yang boleh menghindarkan kecurian dan mengawalkan pembacanya dari segala kejahatan. Penceramah kedua, Pengiran Ahmad Faris Ramadani bin Pengiran Haji Salahuddin, Pegawai Halwa Masjid pula menyentuh mengenai akhlak Nabi Muhammad SAW yang dikagumi oleh para cendekiawan. Hadir Datuk Paduka Seri Awang Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei.
Syarikat Brunei Gas Carrier Sdn Bhd BGC dan Brunei LNG melakar sejarah dengan penandatanganan perjanjian lanjutan bagi Amani Time Charter Party. Ia merupakan kejayaan penting dalam rakan kongsi yang melambangkan kepercayaan antara kedua-dua syarikat. Pagi tadi diadakan majlis penandatanganan perjanjian tersebut di Pejabat BGC Jerudong. Penandatanganan disaksikan oleh Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Menandatangani bagi pihak BGC, Kapten Abdul Matin Abdul Rahman Liu, pengarah urusan BGC, manakala Brunei LNG ditandatangani oleh Hajah Farida binti Datuk Seri Paduka Haji Talib, pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutifnya. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan KKBS melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat Japim mengadakan majlis tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khadiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damin dan almarhum Duli Teraman Mulia Paduka Isteri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja. Antara yang hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis diadakan sempena sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas. Rombongan kemudian beredar ke Masjid Duli Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtari Billah Kampung Tamoy bagi majlis doa kesyukuran. Pengisian acara sembahyang fardu asar berjemaah diikuti bacaan ratib al-atas, doa kesyukuran, doa Allah peliharakan Sultan dan doa menghindar dari wabak COVID-19. 142 tenaga pengajar Persekolahan Arab Ugama serta Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah menerima sijil masing-masing setelah tamat menjalani program At-Tadwir, Bengkel Pengajaran dan Pembelajaran. Bengkel tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran profesionalisme guru antaranya dalam bidang pengajaran dan pembelajaran, kemahiran ICT dan penggunaan sumber. Sijil disampaikan oleh Awang Haji Syamsul bin Haji Omar, pengarah pengajian Islam. Majlis diadakan pagi tadi di Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengira Anak Hajah Saleha, Kampung Katok. Muhammad Abdul Sesi taklimat dan jaraiwara kesihatan buah pinggang untuk semua diadakan sebagai pendekatan bagi meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan menjaga kesihatan buah pinggang serta masalah berkaitan dengannya. Kementerian Kesihatan mengkayahkan sesi seumpamanya bagi Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan pagi tadi. Hadir Awang Abdul Muiz bin Haji Ibrahim, Pemangku Pegawai Eksekutif Jabatan Perkhidmatan Renal Kementerian Kesihatan. 200 pegawai dan kaki tangan menghadiri taklimat tersebut. 25 pendara dikumpul semasa kempen derma dara anjuran Jabatan Bandaran Bandar Seribu Gawan pagi tadi. Diadakan bersempena sambutan memperingati hari ulang tahun penukaran nama Bandar Brunei kepada Bandar Seribu Gawan ke-53. Kempen diadakan di jabatan berkenaan. Melalui inisiatif seumpamanya membolehkan para pesakit yang memerlukan darah untuk terus menerima rawatan yang diperlukan. Hadir Awang Haji Amir Azman bin Pin Orangkai Pekerma Setia Datuk Paduka Haji Abdul Rahman, pemangku pengerusi Lembaga Bandaran Bandar Seribu Gawan. Keadaan cuaca aktif diramalkan berlaku bermula pada awal pagi esok 6 Oktober 2023 sehingga pagi hari Ahad 8 Oktober 2023 dengan hujan lebat dan berpetir sekali-sekala dijangka menjejaskan kebanyakan kawasan negara. Kelajuan angin boleh meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat dan berpetir. Manakala di perairan Brunei, keadaan laut pada amnya berombak dipara sedikit dengan ketinggian ombak 0.3 hingga 0.8 meter. Terdapat risiko berlakunya banjir kilat terutamanya di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir serta di kawasan berdekatan tebing sungai semasa hujan lebat dan semasa kejadian air pasang.
Beberapa kawasan di daerah Brunei dan Muara pada masa ini mengalami tekanan air rendah. Keadaan tersebut disebabkan oleh kualiti air mentah Sungai Tutong mengandungi bahan organik yang sangat tinggi serta berwarna gelap kehitaman yang menjejaskan penghasilan air bersih. Masalah itu juga menjejaskan paras tangki simpanan air terutamanya tangki-tangki di Lumapas, Kiarong, Subuk, Lambak Kanan dan Terunjing. Jabatan Perkhidmatan Air, Jabatan Kerja Raya mengambil tindakan mengikut prosedur operasi standard menangani keadaan ini dan memastikan langkah pemantauan kualiti air mentah Sungai Tutong serta merancang tindakan pemulihan sehingga bekalan air bersih dapat dikembalikan. Ikuti maklumat mengenainya. Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan IBE melalui Unit Sukatan dan Timbangan SDT di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan melaksanakan kerja-kerja pemeriksaan dan penelitian bacaan ketepatan ke atas alat sukatan jenis pam minyak di stesen-stesen minyak. Bagi memudahkan kerja-kerja peperiksaan dan penelitian tersebut, stesen-stesen minyak tertentu akan ditutup bermula 9 pagi hingga selesai. Anggaran pelaksanaan kerja tersebut adalah sekitar 2 jam. Pemeriksaan dan penelitian ke atas stesen-stesen minyak ini adalah pemeriksaan rutin yang dikendalikan 3 kali setahun. Pertanyaan lanjut, hubungi unit SDT IBE melalui email sdt@mofi.gov.bn atau melalui talian 233 4092. Sekarang disampaikan keadaan nisab zakat wang dan harta untuk hari ini. Berikut pertukaran mata wang ringgit Brunei dengan beberapa mata wang antarabangsa dan serantau. Saingan kejohanan bola keranjang bagi merebut Piala Lausan diteruskan semalam. Acara diadakan di gelanggang bola keranjang Batu Besuran Gadong. Dalam perlawanan pertama bagi kategori terbuka lelaki, pasukan OBS menang ke atas Unico sementara Autocare mengalahkan Propel. OBS jersey putih mendahului suku pertama dengan catatan 17-15. OBS juga mendominasi perlawanan suku kedua dan ketiga. Perlawanan berakhir dengan OBS meraih 71 berbalas 58 ke atas Unico. Sementara itu, Autocare mendahului Propel pada suku pertama dengan kutipan 16-13. Meskipun Propel bangkit di suku kedua, namun Autocare terus sahaja berada di depan. Perlawanan berkesudahan Autocare menumpaskan Propel dengan keputusan 69 berbalas 60. Perkembangan penyertaan atlet negara ke Sukan Asia ke-19 di Hangzhou, Republik Rakyat China. Acara karate bagi kata individu wanita atlet negara Farha Syahirah binti Muhammad Syamrin tersingkir setelah mendapat tempat kelima dengan memperoleh 35.7 mata.